inventory je. Adjust dekat kad inventory senang lah sebab nak adjust dekat rekod jualan tunai tu macam leceh sikit kan. So adjust dekat rekod inventory tu, betulkan telur tu. Tapi pastikan bila awak betulkan dekat kad inventory tu, bila bahagi dengan 30, kenapa kena bahagi 30? Sebab satu sarang, satu papan ada 30 biji. Akan dapat nombor bulat lah, tak boleh dapat poin-poin. Sebab kita keluarkan satu papan. Tadi yang kita tambah-tambah tu, tolak dengan keluar ni ke? Keluar? Yang tambah-tambah tu lah yang keluar. Yang saya tambah tadi, 330 biji ini yang kita gunakan. Kita gunakan maksudnya dekat kad inventory tu keluarlah di ruangan keluar ni, 330 di sini. Lepas tu, yang baki tolak dengan keluar tu? Bagi asal dalam simpanan kita beli 450 biji telur. Lepas tu kita dah guna, dah ambil 330, so baki dapat 120. Yang baki tu tolak yang keluar. So ikut amount sendiri ya. Kalau sama, tak apalah. Kebetulan dah sama kan. Okey, selesai telur Semua dah tally bab telur ni. Tak nak ada lagi masalah kat telur tu. Okey. Seterusnya, lepas telur kita pergi apa nama? Ayam. Ayam. Telur. Burger ayam. Okey, burger ayam. Okey, burger ayam. Cek balik. 250. Macam saya keluarkan guna 250 untuk yang biasa. Okey, tambah dengan 50. Kita dapat berapa? 300, betul? So 300 pergi dekat kad inventory burger ayam. Burger ayam, betul tak? Saya dah gunakan 300, so betul. Okey, faham tak ni? Cek balik burger ayam. Burger ayam kita akan guna daging ayam kan? So, berapa yang keluar? Tadi 50 kita dah guna untuk yang special sebab guna telur. So sebab saya keluarkan 300 yang semalam tu, so balance dia 200.5 adalah burger biasa lah. So sekarang ni kita nak check saja. So 250 biasa awak tambah dengan special 5 berapa. So sama tak jumlahnya dengan pengeluaran dekat kad inventory tu, burger ayam 300. So baki macam mana baki? 300. Okay. Saya beli 300, kemudian saya dah guna 300 ayam kan. Ayam kan tak boleh simpan lama-lama. So baki tak ada, kosong. Okay, selesai burger ayam. Okay, kemudian benjo pula. Okay, benjo. Okay, tak tentukan benjo. Sekarang benjo yang sekarang di sini kita dah letak amount. Betul. Okay, kat sini pun kita dah ada amount. Okay, dekat sini pun kita dah ada amount. Betul. Sekarang tinggal yang dekat sini je lagi yang tak ada amount. Okay, berapa awak nak letak amount kat sini? Okay, berapa nak letak ni? Awak kena tengok pengeluaran untuk roti burger. Roti burger. Okay, awak buat berapa semalam roti burger? Okay, contoh cikgu punya, kita ni semak je lah dulu So roti burger sekarang nak keluarkan berapa, awak tambah je. Okay. Ayam biasa 250. Okay, tambah special 50. Okay, tambah ni tak tahu berapa. Okay, ni tadi berapa? 90 saya punya kan. So berapa saya punya roti burger yang digunakan sekarang? 250 tambah 50 tambah 90. So 390. Okay, sekarang cek berapa pengeluaran roti burger. Roti burger. Okay, roti burger pengeluaran cikgu adalah 440. Ni saya punya Awak punya ikut sendiri. So cikgu punya 440. Okay, yang cikgu dah gunakan dekat
3 tempat ni, 1, 2, 3, 360. So balance-nya adalah di sinilah untuk burger biasa. Benjo biasa. So tadi saya punya tadi 440, betul? So sekarang nak dapatkan yang ini. Nak dapatkan yang ini 440 pengeluaran roti cikgu tolak dengan 390. Okey, betul tak dapat 50? Nah, so 50. Betul lah saya punya pengiraan ni. Ke sini 50 cikgu punya. Awak punya ikut sendirilah. So tambahkan ayam biasa, ayam special, benjo biasa, benjo special, awak akan dapat jumlah dia adalah 440 untuk pengeluaran roti. Okay. Pengeluaran roti dia sama dengan pengeluaran kotak. Kotak apa? Kotak burger. So pergi dekat kotak burger, cek. Betul tak 440 pengeluaran saya? Kotak burger 440. So betul. Pengeluaran cikgu 440 juga. Sama. Nilai yang sama. Okey, selesai. Sekarang oblong pula. Oblong. Okay, sekarang oblong kita dah ada. Kita dah letak dekat oblong kambing special, betul? Oblong kambing special sudah diletakkan amount tadi berdasarkan kepada bilangan telur. Okey. Jadi yang ini ni saya dapat macam mana 1 ke 50 ni? Okey, saya pergi dekat inventory untuk oblong kambing. Berapa saya keluarkan? Burger kambing oblong. So saya keluarkan 200, betul? Yang ni saya dah tentukan sendirilah. Ikut amount sendiri masing-masing. So cikgu dah keluarkan 200. Jadi nak tahu berapa oblong biasa, nak tahu amount ni macam mana? Macam tadi pula. Nak dapatkan amount ni. Dapatkan amount ni. Pengeluaran tadi 200 kan? Tolak dengan amount ni. 50. So sebab tu saya dapat sini 150. So, saya masukkan 150. Okay. Cara cikgu cek ni dia daripada belakang. Kalau kita buat yang semalam, dia buat mesti daripada kat inventory. Baru masuk dalam rekod ni. Ni untuk cek saja. So betul lah 200 saya punya oblong kambing. So oblong kambing jumlah dia mesti sama dengan kotak oblong. Kotak oblong. Kotak oblong mesti 200 juga. Ni tak ada masalah oblong ni sebab dia senang sikit nak kira. Okey. Selesai dekat atas tu rekod ni. Okay, jadi bila selesai awak darabkanlah yang ini. Okay, 250 darab dengan 1 unit RM4. RM4. So akan dapat amount ni 1000. So 50 darab dengan RM5 atas ni sebiji. Dapat 250. Sekarang ini pula 50 darab dengan RM2. So akan dapat 100 kat sini. Darab sendiri So 90 darab dengan RM3 akan dapat 270. So burger oblong kambing biasa 150 darab dengan RM8. So kita akan dapat RM1,200. Okey, untuk special 50 biji darab RM10 akan dapat 500. So total nanti awak jumlahkan lah. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan RM nya semua ni. 1000 tambah 250 tambah 100
tambah 270 tambah 1200 tambah 500. So jumlah tulis kat sini. Ini adalah jualan tunai kita. 3320. Saya punya jumlah. Okey. Bawah ni pun nak kena complete dan bawah ni. Di bawah ni tak ada masalah. Okey, burger ayam tadi jualan kredit kosong kan? Tak ada. Kita sekarang untuk minggu ni tak ada jualan kredit lagi. So semua letak kosong, kosong, kosong untuk setiap unit tu. Okey, jualan tunai berapa? Jualan tunai. Maksudnya yang atas tadi pula. Maksudnya 250 campur 50. Sebab tu dapat 300 ni. So jumlah maksudnya tunai campur kredit berapa? 300 campur kosong, so 300. Okey, benjo pula. Jualan kredit tak ada, jualan tunai berapa? Okey, 50 campur 90. So 140 kan? Terus ini jualan tunai. Ni bukan ini yang saya dapat daripada sana tu, saya tak betulkan ni. 140. So tambah dengan jualan kredit kosong. So jumlah 140. Okey, roti burger dan kotak burger. Maksudnya dua ni kita guna roti burger dan kotak burger kan. So 300 tambah 140. So untuk roti burger dan kotak burger 440. Yang ni maksudnya sama dengan kad inventory. Kad inventory roti burger dan kotak burger tu. Okay, next oblong 150 campur 50. So 200. Jualan tunai 200. Kredit tak ada. So tambah dapat 200. So kotak dia pun kita guna 200 juga. Okey dah siap untuk minggu pertama. Selesai ya. Ada soalan? Ni check je ni sebab dah buat semalam kan. Semak saja. Ada soalan ke? Okey, kalau tak ada kita proceed untuk minggu yang kedua. Tarikh 8 hingga 14 hari bulan. Okey, yang ni. 8 hingga 14 bulan ni saya padam dulu lah. Nanti kacau. Okey, 8 hingga 14. Amount tadi ikut pengiraan cikgu tadi Ni amount yang silap ni. Jangan ikut amount yang silap ni. Okay, sementara tunggu awak boleh kira lah. Kalau mana yang tak settle kira lagi tu. Okey. Okey, untuk minggu yang kedua sebab melibatkan jualan kredit. Maksudnya kita ada bekalkan burger kepada akaun belum terima. Okey, siapa akaun belum terima kita nanti kita tentukanlah. Dia ada dua kan. Kelab futsal dengan koperasi rasanya. Okey, nanti kita bagi nama nanti So itu tak apa. So kita ada, yang penting kita ada jualan kredit. Maksudnya kita membekalkan burger kepada dua kelab ni lah. Kelab futsal dan juga koperasi. Okey, kalau jualan tunai semalam, cara nak buat kita kena tentukan bilangan telur. Okey, sekarang kalau ada jualan kredit, nak tentukan dia kita kena utamakan jualan kredit dahulu. Okay, utamakan jualan kredit. Jadi awak pergi ke yang saya suruh tulis tu. Ni, jualan kredit 9 Mac. Ada tak? Ada salin tak jadual ni? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Okey, buka jadual ni. Jumpa tak?
Jumpa tak jualan kredit tu? Tak dengar lah. Harap tadi udah clear pun jadi tak dengar lah. Keluarkan jadual untuk jualan kredit ni ya. Yang saya suruh awak salin hari tu. Okey, jualan kredit ni dia sudah diberi, kita bekalkan burger apa. Okey, untuk 9 Mac, tarikh 9 Mac, kita akan bekalkan dia burger ayam biasa, benjo biasa dan juga oblong kambing biasa. Okey, ini sudah ditentukan dalam soalan dalam dokumen tu. Okey, kuantiti tu kita yang akan tentukan berapa. Berapa yang kita nak supply kepada dia tu lah. Okey, jadi awak boleh letak kuantiti yang awak rasa nak letak berapa. Okay, sekarang letak burger ayam biasa. Burger ayam biasa biasanya banyak kan. Okey, kalau banyak saya letak dalam 100 unit. Jadi besar pula pen aku. Okey, saya letak dalam 100 unit. Ini terpulang pada awak lah nak letak berapa. Awak, saya anggarkan, cadangkan awak letaklah dalam 100 90 hingga 110. Ikutlah letak amal mana. Okey. 90 boleh, 100 boleh, 110 boleh. Ikutlah. Tak payahlah guna 105 ke. Nanti complicated sangat nak kira dia letak 90, 100, 110 macam tu. Yang letak sekarang. Okay, jadi 100 darab 4 ringgit se-unit. Nanti awak complete kan lah. Saya dapat 400. Cikgu nak tiru cikgu, tirulah. Nak letak 100 pun boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya untuk benjo biasa. Benjo biasa, cikgu letak dalam 10 unit. Kita supply kepada dia. So awak letaklah range dalam 10 hingga 30. Pulang. So 10 darab RM2 dapat RM20. Kalau awak letak 20 darab 2 lah, 40 lah. So oblong kambing biasa, cikgu letak dalam 30. So ikut awak lah, awak letaklah dalam 30 range, 30 hingga 50. So darab dengan 8, darab dapat 240. So jumlah 660. Okay, ini saya punya harga. Kalau awak rasa nak tukar. Kalau rasa nak follow, boleh follow. Okey, antara ketiga-tiga burger ni, ada tak yang guna telur? Lepas tu baru kita pergi kepada telur. Okey, lepas dah tentukan kuantiti, baru kita pergi kepada telur. Burger ayam biasa guna telur tak? Tak. Okey, tak. So, tak ada telur lah. Benjo biasa ada telur? Ada. Ada. Ada, 1 biji kan? Okey, oblong biasa, oblong kambing biasa ada telur? Ada. Tak ada tak ada. So sekarang untuk jualan kredit kita hanya guna telur dekat benjo biasa saja. 1 biji. So kita keluarkan berapa? Kalau macam cikgu tadi kuantiti 10 kan? So 10 darab dengan 1 biji telur. So dapat berapa telur? 10 biji telur. So 10 biji telur. Okay, 10 biji telur. Okay, sekarang kita pergi ke inventory, card inventory. Ingat kat sini kita guna 10 biji telur. Macam
Kalau saya terkeluar tu kejap. Dia jadi balik tu macam dah okey. Okey, sambung. Dekat dalam kredit tadi kita guna 10 biji telur. Okey, pergi tengok balik kad inventory. Kad inventory masing-masing. Telur, inventory telur. Inventory telur. Saya keluarkan 330. Okey. Balance tadi kita sebelum tadi sebelum tadi baki tinggal berapa? 120. Saya punya 120. Okey. So awak balance tinggal lagi berapa? So awak tentukan nak keluarkan berapa. Okay, contoh cikgu punya 120. Jadi cikgu tak nak keluarkan semua. Ataupun awak nak keluarkan semua pun tak ada masalah sebenarnya. So kalau macam cikgu keluarkan semua 120 terus. 120 ni kalau bahagi dengan 30 dia akan dapat berapa? 3 papan ni sebenarnya. 3 sarang telur tu. So 120 saya keluarkan semua. So awak buatlah keluarkan semua yang awak ada. Okay, baki kena kosong. So, sekarang telur 120. Okay. Telur yang kita keluarkan 120.
Okay, 120 telur yang saya keluarkan. Okay, yang saya gunakan untuk jualan kredit sekarang ni hanya 10 biji telur sahaja. Jadi berapa balance yang tinggal untuk jualan tunai? 110. Okay, 110 ni yang saya akan tuliskan dalam jualan tunai nanti. Okay, so kita kena tengok yang ni. Okay, pergi dekat rekod tadi. Telur, okay, jumlah telur tadi 120. Tolak dengan 10 jualan kredit. Okay, balance dia tinggal 110. Okay, kita dah tahu jualan kredit tadi ada berapa kan, so boleh isi dekat sini. Jumlah rekod penggunaan inventory, awak isi dekat sini. Okay, burger ayam tadi berapa? Tengok balik rekod tadi. Okay, burger ayam biasa cikgu letak 100. So dekat rekod awak tulis sini 100. Okay, dekat rekod ni 100. Jualan kreditnya bawah jualan kredit untuk 8 hingga 14 hari bulan, minggu yang kedua tu. Okay, seterusnya benjo biasa. Okay, benjo biasa. Benjo. Okay, untuk jualan kredit kita letak berapa tadi? 10. So awak letak 10 kat sini. Untuk rekod penggunaan inventory lampiran D. Okey, seterusnya oblong kambing biasa 30. Okey, pergi dekat oblong kambing, jualan kredit 30. Selesai jualan kredit. Sekarang kita nak penuhkan jualan tunai je dulu. Okey. Jualan tunai kita pergi dekat atas. Okey. Ini tadi delete. Sekarang telur yang balance tadi, saya ada berapa? 110 biji telur. Jadi kita boleh bahagikan antara 110 ni kita nak letak telur tu di mana? Dekat ayam special ke, benjo special ke, ataupun benjo biasa, ataupun oblong kambing special. Okay. Okay, awak tentukan sendiri nak letak dekat mana. Okay, kalau macam cikgu buat, okay, saya pergi dekat ayam special dulu. Ayam special saya keluarkan berapa? Contoh, atas dah 50 kan, bawah pun saya keluarkan 50 jugalah. Macam sama yang jadi kurang sama je. So 50. So telur tinggal berapa? 110 tolak 50. Okay. Kemudian benjo biasa saya keluarkan berapa? Cikgu letak 30 je lah. So awak ikut amount sendirilah, nak tengok, nak kopi pun kopi je lah. Tolak 70, benjo biasa. Kita dah guna berapa telur? 5, 6, 7, 8, 80 dah. 80, 8, 9, 10, 100. Ada lagi 30 biji kan? 30 biji nak letak dekat mana? Sekarang yang guna telur mana? Special ada telur dengan oblong special. Okay, telur. Sama ada awak nak letak oblong special 30 pun boleh. Ataupun kalau awak nak letak benjo special, kena letak 15. Betul? Sebab special dia guna 2 biji telur kan. So kalau 30 biji telur, dapat 15 biji benjo special sahaja. Pilihlah antara dua tu. Okay, sekarang cikgu pilih ni lah. Benjo special lah sebab benjo tu murah sikit kan. Orang mungkin ramai beli. Kalau oblong sebab dia mahal, jadi mungkin kurang orang belilah. So saya pun letak dekat sini. Balance 30 biji telur tu cikgu letak kat sini. So jangan tulis 30 tau.
sebab special ni dia ada double telur kan. So kena 30 bahagi 2 lah. So yang dapatnya hanya 15 biji sahaja. Okay. Kalau awak nak letak dekat oblong kambing special boleh, tak ada masalah. Tapi letak 30. So dekat bento special ni awak letak kosong lah. So dekat oblong kambing special saya letak kosong. Tak ada jualan untuk minggu tu bagi oblong kambing. Sebab telur dah habis kan. So selesai 4 telur. Cik dah letak sini. Amount dia ya. Okay, seterusnya lepas kita tengok kepada telur, kita akan tengok kepada ayam, daging ayam. Okay, daging ayam. Kita pergi dekat inventory. Daging ayam kat mana? Okay, burger ayam. Okay, burger ayam tadi cikgu dah keluarkan semua 300. Okay, lepas tu kita 8 hari bulan kita ada beli lagi sebanyak 600 keping burger ayam. Jadi kaki 600. So untuk 8 yang ini, untuk 8 hingga 14 ni, untuk tarikh minggu yang kedua 8 hingga 14, kita nak keluarkan berapa? Okay, kalau boleh untuk yang bahan-bahan sejuk beku ni, berapa banyak kita beli, berapa banyak tu lah kita keluarkan, lebih mudah. Okay, sekarang kita dah beli yang baru 600. Jadi untuk minggu ini kita keluarkanlah semua sekali 600 juga. So awak tulis dekat sini, keluar ni tulis 600. So baki kosong, tak adalah baki. Okey, macam mana kita nak bahagikan untuk burger ayam ni? Berapa banyak burger ayam biasa dengan berapa banyak burger ayam special? Okay, kita berbalik kepada rekod kita tadi. So ingat 600 kita keluarkan. So balik kepada rekod. Okay, kita kena dulukan rekod jualan kredit. Okay, pergi dekat jualan kredit. Okay, 100, betul. Kita gunakan ayam 100 untuk jualan kredit. Jadi kita punya rekod pengeluaran tadi berapa? 600. Jadi tinggal berapa burger ayam yang ada untuk jualan tunai? 600 tolak dengan 100. Balance berapa? 500. So 500 yang tinggal untuk kita buat jualan tunai. So 500 ni awak bahagikan lah. Untuk atas ni, jualan tunai ni. So kita dah lengkapkan untuk ayam special tadi, dah letak 50 kan. Jadi berapa burger ayam yang biasa? Senang je lah. 500 tolak dengan 50. Yang special, sebab tadi special tu guna telur, betul? So balance tinggal berapa? So 450. Jadi 450 ni kita letaklah dekat burger ayam biasa. Okay, 450. Okay, selesai ayam. Okay, jadi dah selesai ayam, benjo dah selesai. Okay, awak boleh lengkapkan kotak di bawah ni. Jumlah penggunaan inventory. Okay, jualan kredit kita ada 100. Okay, jualan tunai berapa? Untuk ayam 450. Okay, 450. Ini tambah dengan 50. So berapa jualan kredit kita? Jualan kredit pula. Berapa jualan tunai kita? 500. Jadi awak pergi dekat bawah tu, dia jadi hand boleh dah. Dekat bawah tuliskan 500. Sekejap awak buat dulu.
Tak bagi saya tulis lah petang. Kak, otak aku blank. Aduh. Biasalah jangan kelas petang macam ni. Belajar itu susah. Sampai mana tadi? Tak ingat dah lah. Wah, aduh. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Sampai mana? Ayam. Kuda ayam Sekejap ayam keluarkan berapa tadi? 600 600 Beratus lah cikgu. Ayam keluarkan berapa? 600 600. 600 So 600 tolak 100 kan? Iya. 600 tolak 100. Seratus, 10, okay, 600 tolak 100 tadi tinggal 500. 500 tolak 50 unit kan? So 450. Okey, ayam 450. Di sini 450, okey. Jadi untuk jualan tunai untuk ayam berapa? 450. Tak boleh tulis Dia tulis jadi hand. So awak tengok saya punya cursor tu, cursor. 450 tambah dengan 50 jadi 500. Alright. Jadi dekat burger ayam ni yang jualan tunai awak tulis sini 500. Okay. So jumlah 500 campur 100 jadi 600.
100. Okey, ayam selesai. Okey, lepas burger ayam, pergi tengok tadi benzo dah ke? Benzo tadi dah ke? Benzo yang mana tadi? 15 dah kan? Oh, ini belum. Benzo biasa dah ke belum? Benzo biasa dah ke belum? Benzo biasa tu, yang warna hijau tu, dah isi ke belum? Dah, cikgu buat 30 tadi. 30 dah isi lah maksudnya. Dasarkan kepada roti kan? Betul. Okey, jadi untuk benzo 30 campur 15 yang tunai kita ada 45. So sini awak letak 45. Okey, 45. 45 campur 10 berapa? 55. Okey, jadi untuk kotak pula, roti kotak dan juga roti burger. Kotak dan roti burger adalah tambahlah dua-dua ni, burger ayam dengan benzo. 600 saya buat warna apa? Warna biru tu lah. 600 campur dengan jumlah yang ini dapat 655 untuk roti burger dan kotak burger. Jadi awak pergi ke inventory, kat inventory roti burger dan kotak burger. So roti burger roti burger tadi kita dah keluarkan. Roti burger yang pertama kita keluarkan sebanyak 440. Okay, lepas tu kita ada beli pula 1000 pada 8 hari bulan. Okey, untuk yang ini, yang tarikh ini, kita keluarkan tadi berapa? Tengok kat rekod tadi. Ni, 655. So awak letak sini. Kita gunakan sebanyak 655. So keluar 655. Jadi baki ni tolak 655, awak akan dapat baki kat sini. Semula baki yang dekat atas yang 8 hari bulan tu awak dah beli 1000. Maksudnya baki yang 2 hingga 7 tadi tambah dengan 1000. Awak akan dapat baki dekat sini. Lepas tu kita tolak dengan 655 yang kita guna pakai pada minggu kedua. Ni tolak, dapat baki yang ini. Lepas tu nanti tambahkan dengan 1000 pula. Sebab kita beli 15 hari bulan, kita beli lagi 1000. Kita dapat baki yang ni. Ni belum lagi. Okey, roti burger selesai. Kotak burger pula sama, 655 kita guna. Pergi dekat kotak burger. Okey, kotak burger tadi mula-mula kita dah guna pakai 440. Sekarang kita guna pakai lagi 655. So, kira lah nanti. Asal tadi 3000 tolak 440 dapat baki. Okay, baki ni tolak 655. Okay, dapat baki ni. Lepas tu 15 hari bulan kita beli 1500. Okay. Baki ni awak tambah dengan yang masuk. Masuk kena tambah Okay, tambah 1500. Okay, dapat baki ni. Okay, yang lain tu kemudian. Itu nanti belum lagi nak isi. Yang kita guna Okay, selesai kotak burger. Okay, ayam, benzo sudah. Okay, oblong pula. Oblong tadi special berapa? Special tak ada, kita tak ada guna telur kan. Kalau awak buat tadi kat sini 30 lah berdasarkan pada telur tu. Okey, jadi pergi dekat oblong. Inventory untuk oblong. Daging kambing burger, kambing oblong. Okey, tadi cikgu dah keluarkan 200. Okey, sekarang 8 hari bulan saya beli lagi 200, baki 200.
Yang ini. Berapa yang awak nak guna untuk oblong? Sebab dia bahan sejuk beku, jadi saya guna terus je. Saya beli 200, saya keluarkan 200. Awak tulis situ 200. So baki tak ada lagi. Okay. Baki belum ada. So 200 guna oblong. Jadi macam mana nak bahagikan burger oblong ni? Alang-alang dah duduk kat sini, kita pergilah kat kotak dulu. Kotak pun mesti 200. So kotak oblong. So kotak oblong tadi cikgu guna mula-mula tadi 200 kan. Okay. Ni pun saya guna 200 juga. So baki asal 1000. Tolak 200 pada minggu pertama tadi, baki ada 800 lagi. Sekarang pun cikgu guna 200 juga kan, dasarkan kepada burger kambing oblong tadi 200. Okay, so baki tinggal 600. So sini awak tulis 200. So kotak dengan daging oblong dia sama, kuantitinya sama Kita pergi dekat rekod. Okay, 200 betul oblong. Okay. Kita dah gunakan 30 untuk jualan kredit. So 200 tolak 30. So tinggal berapa? 170, betul? Lepas tu tadi dekat oblong special kita tak ada buat jualan sebab kosong. Sebab ini based on telur tadi. So kosong. So tolak berapa? Tolak kosong. So balance dapat berapa? Balance tinggal berapa? Kambing oblong 170. So 170 ni kita akan letak di oblong kambing biasa. So letak 170. Yang tak guna telur lah. 170. Jadi untuk jualan tunai 170 campur kosong sama dengan 170. Jadi awak letakkan dekat sini. 170 oblong kambing. Jadi 170 campur 30 jumlah pengeluaran daging kambing oblong 200 dan jumlah pengeluaran kotak dengan roti pun 200. Okay, dan sesama. So letakkan mam jumlah. Oh, kita lupa roti tadi. Roti oblong belum letak. So roti oblong tadi 200, lepas tu beli 200, okay, ini pun keluar 200. Masukkan amount. Roti oblong 200. Okay, selesai. Okay, dah penuh kat sini. Jualan tunai pun dah penuh. Jualan kredit pun dah penuh. Ada lagi 3 minggu lagi ni. Okay, minggu ke 3. Sama juga macam tadi. Bermula balik dengan jualan kredit pada 16 Mac. Nampak ni? Jualan kredit 16 Mac. Okay, awak pergi dekat jualan kredit 16 Mac tu. Okay, letak kuantiti. Okay, untuk 16 Mac kita akan supply burger ayam special, benjo special dengan oblong kambing special. Special ni rasanya semua kena guna telur ni. Okay, sekarang telur kita tinggal berapa? Cek sikit telur tinggal berapa? Balance telur. Telur telur 330 dah. Kan. 130. Okay, telur kita ada beli 9 hari bulan 360. So balance tinggal lagi 360. So dekat sini ni nak letak berapa kita nak guna untuk telur. Dekat sini. Sama ada awak nak habiskan ataupun tidak. Okay, cuba kita cek. Kalau kita habiskan, yang warna kuning ni dia wajib mesti ada balance 330. Maksudnya baki dekat sini mesti lebih daripada 330. Okey, untuk 15 kita beli 360. So tak ada masalah kalau kita nak guna habis telur untuk
minggu ni. So kita guna habis je lah So baki ada 360, so awak letak sini 360. Keluar habis telur. Keluar habis, so kosong baki tak ada dah. Sebab nanti 15 hari bulan ni kita akan beli lagi 360. So untuk yang 20 hari bulan kita hanya guna 330 je nanti. Okay, tunai tu dia ada nanti dalam dokumen dia dah tetapkan. Mesti telur tu yang kita keluarkan 330. So tak ada masalah lah sebab kita ada buat pembelian pada 15 hari bulan ni. Jadi dekat 14 hari bulan ni kita keluarkan semua sekali 360 biji telur. Ingat 360 biji. Okey, sekarang pergi dekat jualan kredit. Okey, burger ayam special guna berapa biji telur? Ayam special berapa biji telur? Satu. Satu biji. Ranger special? 2. Okey, 2. Oblong kambing special? 1. 1 juga kan? So, tak ada masalah. So awak boleh letak sini anggaran kuantiti yang nak dikeluarkan. Kalau tadi kita letak yang ayam, burger ayam 100 kan? So ni awak nak letak berapa? Ikutlah anggaran. Cikgu letak mana pula saya tengok. So saya letak 100 juga, senang cerita. Letaklah 100 juga. So 100 darab RM5. So dapat RM500. Ini jualan kredit orang tu berhutang dengan kita. Okay, Benjo special. Cikgu letak dalam 25 lah. 25. 25 darab RM3, RM75. Awak nak letak amount lain pun boleh, tak ada masalah. Letaklah 20 ke, 30 ke, tak apa. Okay. Nak letak 25 pun boleh. So oblong kambing special. Kambing. Mungkin saya letak dalam 50 unit. So bolehlah letak 50 ke, 40 ke atau 60, tak ada masalah. 50 darab 10 dapat 500. Jadi nak tengok dalam jualan kredit ni berapa telur yang kita dah gunakan. Burger ayam special sebiji, so 100 biji. So tambah. Ranger special 25 biji burger. So special dia guna 2 biji telur kan. So 25 darab dengan 2 biji telur. So 50 biji telur. Tambah lagi. Oblong kambing special guna sebiji telur sahaja. So 1 biji darab 50. So dia dapat 50 biji telur. Jadi jumlah penggunaan telur untuk jualan kredit sekarang berapa? 100 campur 50 campur 50, 100 biji telur. Jadi kita keluarkan tadi telur kita berapa? 360. So berapa balance untuk jualan tunai kita telur? 360 tolak 100 biji telur untuk jualan kredit. So balance untuk jualan tunai tinggal 260 biji telur. Yang 260 inilah yang kita akan bahagikan antara 3 tadi lah. Ayam special, 34 ayam special, benjo biasa, benjo special dengan oblong kambing special untuk jualan tunai. 260. So awak ingat So ini boleh isikan dekat rekod tadi. Lampiran D, jualan kredit. Burger ayam special 100. So isikan dekat sini, burger ayam berapa? 100. Masukkan jualan kredit kredit ni 100. Benjo special 25. So benjo jualan kredit 25. Okay. Oblong kambing special 50. So oblong kambing 50. Okay, masukkan untuk kredit dulu. Dah masukkan. So baki telur berapa tadi? Baki telur kita
ada 260 biji. 260 biji. So baki telur ada 260 biji ya. Okay. Dah selesai masukkan jualan kredit. Okay, kita akan letakkan telur ni dekat jualan tunai pula. Inilah. Letakkan dekat ayam special atau benjo biasa atau benjo special atau oblong special. Yang mana jumlah dia mesti 260 biji. Okey, so nak letak berapa? Ayam special, anggaran dia berapa? Sebab banyak kan 260 biji kan. Saya up sikit lah, saya letaklah 60. Tadi 50-50 kan. Itu kalau kita keluarkan 300 tadi. So saya letak 60 lah. Ikutlah awak nak letak 50. 50 juga pun tak apa, tak ada masalah. So 260 tolak 60. Sebab saya nak senang kira. Tolak 60. Balance tinggal 200. So 200 antara ni lah benjo biasa special dengan oblong kambing nak letak berapa? Okay, cikgu letak benjo biasa. Okay, cikgu letak dalam 20 lah. Tak awak letak. Ikutlah awak nak letak 30 pun boleh. Ikut atas, tak masalah. So 260 tolak dengan 20. Dah tinggal 180. Okay, ni biar dulu. Saya letak kat special dulu. Sebab dia sebiji telur je kan. So special. Ni atas 50. Yang ni kita letaklah 30. 30. Awak letaklah 30 ke 40 ke. Nak letak 50 pun boleh. So tolak 30. So berapa lagi balance tinggal? 260 tolak 60 tolak 20 tolak 30. 150. 150 kalau bahagi dengan 150. $60 20. Betul ke saya punya pengiraan tadi? 100. Kenapa ni tolak 100 Kau tak tegur pun ni. 100 campur 50 campur 50 200. So 360 tolak 200. So balance 160 je telur. 160 biji telur. Okey, so silap-silap. Pecah-pecah pelik. Di sini 160. Okey. 160 tolak 60. Alhamdulillah. Tolak 60. Tolak 20. Tolak 30. Tinggal 50 biji telur. Kau tak nampak macam banyak. So balance 50 biji telur. So kita letak dekat special lah. So kalau 50 biji telur, special dapat berapa? 25. Okey, bagus. So 25. Letak 25. Okay. Jangan letak 50 tau. Kalau 50 nanti dia jadi 100 telur pula. Okay, sebab special ada 2 telur. Okey, habis telur. Lepas telur kita pergi tengok apa? Ada banyak kali buat ni, tak ingat, tak tahu lah. Lepas telur nak tengok apa? Tengok daging atau daging ayam. Tengok ayam, ni ayam ni. Settlekan yang ni dulu. Burger ayam. Kita pergi dekat inventory. Lepas telur kita tengok ayam. Burger ayam. Ni burger ayam. Okey, burger ayam. Okay, kita dah keluarkan tadi mula-mula 300.
Lepas tu yang minggu kedua kita keluarkan 600 ayam. Lepas tu kita beli lagi 600. So sekarang nak keluarkan berapa dekat sini? Nak keluarkan berapa? Ada cadangan tak? Nak keluarkan semua ke? Sebab nanti kalau awak tengok, kita hanya beli sekali je. 23 ni beli sekali. Lepas tu ada 2 minggu lagi yang kita akan keluarkan. So mungkin kita akan boleh keluarkan dan tinggalkan sedikit sebagai baki lah. Sebab kita nak balancekan untuk yang bawah ni kan. Kalau tidak nanti yang bawah ni dapat sikit ke pula jualan kita. Tapi sebab minggu terakhir ni 2 hari je tak ada masalah. So dekat ayam. Baki ada lagi 600. Kita keluarkan berapa? 500 dah lah. Tinggalkan sikit untuk minggu yang akan datang ni. Sebab kalau perasan yang atas ni kita beli, kita keluar. Kita beli, keluar. Beli, keluar. Cuma yang ni je kita beli, keluar. Sebab tu saya tinggalkan. Ada balance sikit 100. So keluarkan 500. Awak nak keluarkan 400 tak ada masalah. 400.5 pun tak ada masalah. So keluarkan 500. Cikgu keluar 500. So pergi dekat rekod. 500 Tolak dulu jualan kredit. Berapa tadi? 100. So 500 tolak 100 jualan kredit. Baki berapa? Tinggal 400. Betul. 400 baru kita bahagikan jualan tunai. 400 dekat sini. Kita kena bahagikan untuk dekat sini yang warna orange ni. Okey. Kita dah ada kuantiti untuk ayam special 60. So 500 tolak 100 tadi dah settle. Okey, tolak lagi berapa? 60. Untuk special sebab dia menggunakan telur. So berapa balance untuk di sini? 340. Berapa? 340. 340. So tulis 340. Okey, selesai. 340. Okey. Jadi awak boleh tulis kat bawah ni lah untuk jualan tunai 340 campur 60 dapat 400. So, tuliskan kat sini jualan tunai burger ayam 400. Ini campur lah ayam biasa dengan ayam special 400. So selesai yang ni. Kita pergi ke benjo pula. Okey, benjo tadi dah kan? Sebab kita guna telur kan, betul? So benjo tunai 20 campur 25 berapa? 45. So boleh tulis dekat bawah ni 45 benjo tunai. Jadi nak tahu berapa roti dengan kotak, roti burger dengan kotak burger? Okey, 500 campur dengan 70. So 570 yang kita gunakan. Jadi pergi dekat inventory, cut inventory untuk roti burger. Okey, 15 yang ini. Yang ini. Okey, berapa kita keluarkan tadi? Tak ingat dah. Ni, 570. So awak tulis ni lah 570 kita gunakan roti burger. So baki nanti awak tolak atas yang ni. Yang ini tolak 570 dapat baki. Lepas tu nanti tambah 800. 800 ni kita beli lagi. So tuliskan baki je baru. Okay, roti burger. Kotak burger pun sama 570. Kotak burger. Ni kan, sini kan. Kotak burger. Okey. Keluar 570. Okey. So 3405 tolak 570. Dapat baki. Okey, selesai. Sekarang oblong. Cepat macam mana nak siap ni. 2 lagi, tak masalah. Oblong. Okey, berapa oblong kambing? Okey, tengok kat inventory oblong kambing. Oblong, burger kambing oblong. Okey, tadi dah keluarkan 200. Okey, kemudian 15 bulan kita ada beli lagi 200.
Sekarang kita nak keluarkan berapa? Macam case apa ayam tadilah, kan? Sebab dia ada 2 lagi balance kat sini. Mungkin kita boleh tinggalkan sedikit sebagai nak cover untuk minggu yang akan datang tu. So cikgu letak sini 180 lah, saya tak keluarkan semua. Saya letak 180. So ada baki lagi 20. So tambah 300, kita baru beli. So ada baki baru. So kalau burger kambing oblong 180 keluar, kotak dia pun kena 180. So kotak oblong sini, ini kotak burger. So kotak oblong, okey sini. So awak tulis 180 keluar. So nanti baki sini tolak 180, dapat baki baru. Kotak tak ada masalah, dia banyak. Kita beli bundle kan. Okay, so 180 untuk kotak dan juga oblong kambing. Jadi nak tahu berapa jualan tunai kita, tengok kat sini 180 yang kita keluarkan, tolak dengan tolak kredit dulu berapa tadi? 50 kan? Ada tolak 50. So balance berapa? 150 tolak 50, 130. Okey. 130 kita dah gunakan untuk oblong kambing special 30. So tolak lagi 30. So berapa balance untuk kita letak dekat biasa? 180 tolak 50 tolak 30 berapa? Untuk oblong kambing biasa? Berapa tu? 100. 100. Jadi untuk tunai 100 campur 30, 130. So boleh letakkan di sini 130. Okey, dapat 180. Okey, betul lah keluaran kita tadi 180. Okey, ini pun 180. Okey. Dah. Yang 22, 28 boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri ke tak boleh? Kalau tak boleh, cikgu teruskan. Teruskan cikgu. Kau nak apa macam nak menangis je? Okey. Mula-mula pergi dekat jualan kredit dulu. Okey, pada 23 Mac ini jualan kredit kita yang terakhir lah untuk bulan tersebut. Okey. Kita akan jual burger ayam biasa, benjo special, benjo biasa. Okey. Ayam biasa tak guna telur, benjo special 2 biji telur, benjo biasa 1 biji telur. Okey. Sekarang nak letak berapa? Anggaran kita tadi jugalah. Kalau ayam biasa tu awak letaklah 100 juga. Amount yang sama tak ada masalah. Dia tak kata salah pun kalau letak amount yang sama je. Okey, benjo special letak berapa? Saya letak 50. Awak nak letak 40, 50, 60 pun tak ada masalah. Benjo biasa 50, jangan letak 1000 sudah. Ini cikgu punya amount lah. Nak tukar sendiri pun boleh, tak ada masalah. So 100 darab RM4, 400. 50 darab RM3, 150. 50 darab RM2, 100. Okey, sekarang tengok penggunaan telur berapa. Ayam biasa tiada telur. Benjo special biasa. Benjo special 2 biji telur. So 2 biji darab 50, 100 biji. Kita tambah 1 benjo biasa 1 biji telur, 1 darab 50, so 50 biji. So keseluruhan penggunaan telur untuk jualan kredit adalah 150 biji telur. Okay, yang ini kuantiti ni awak masukkan dulu dalam rekod tadi. 150 burger ayam biasa 100. So, masukkan dekat rekod ni ayam 100. Okay. Benjo special, benjo biasa. So kena tambah lah.
Sebab dia bawah kategori benjo kan. So 50 campur 50, 100. So benjo, sini tulis 100. Jualan kredit. Oblong kambing, oblong tiada. So kosong. Masukkan dulu rekod untuk jualan kredit. Okay. Saya pun tersilap tu. Okey, 100 ini kosong. Okey, seterusnya telur. Tengok telur. Telur. Okey, dia mesti guna 330 biji telur. Ini dah diberi, ditentukan. 330 biji telur. Okey, so tak payahlah kita nak pening-pening kepala fikir kan. So 330 biji telur. Untuk jualan kredit kita dah guna 150 biji telur. Jadi jualan tunai tinggal berapa? Baki telur tinggal berapa? 330 ni tolak dengan 150. So baki telur berapa? 330 tolak 150. 180 biji telur. So baki 180 biji. Okey. So 180 biji ni kita bahagikan macam tadilah. Dekat sini. Ayam special, benjo biasa, benjo special, oblong special. Nak letak berapa? So ayam special biasa, ayam special memang biasa akan ada jualan lah. So cikgu pun letak dah, contohlah 60. Ikutlah yang atas tu senang. Lepas tu biasa, saya pun ikut atas tu ikut juga 20 malah nak pening kepala. Okay, ni special ni biar dulu. Yang ni kambing special. Cikgu letak 50 lah. Up sikit. Sebab apa dah telur guna? 60 campur 80. 60 campur 20, 80. Campur 50, 130. Betul? 130. So balance tadi berapa? 180. So 180 tolak 130. Berapa balance? 50 biji telur. So kalau 50 biji telur, special dapat berapa biji? $50 biji telur, burger special dapat berapa biji? 25. Okey, 25. So aku letak 25. Sama macam tadi ya. Okey, selesai. So 25 biji telur. Okey, sekarang kita tengok burger pula. Ayam. Ayam. Burger ayam. Okey, burger ayam baki tadi kita keluarkan 500, so baki tinggal 100. Kemudian kita beli lagi 600, so 600 campur 100, 700. So keluarkan berapa sekarang? Nak keluarkan berapa anggaran? Anggaran keluarkan berapa? Kita bahagi dengan 2, 700 bahagi 2, 350 kan. Tapi sini, sebab sini 2 hari je. Jadi mungkin yang ini kita keluarkan lebih banyak daripada yang ini. Okey, jadi saya letak berapa ni? Contoh. Burger ayam. So cikgu letak 400 lah contoh. Awak letaklah 400 ke 500 pulang lah. Tapi nanti kita kenalah ada baki kat sini, barulah boleh masuklah kat inventory. Kalau nak letak baki kosong tak ada masalah. Okey, so 400 saya letak So 400 pergi kat rekod semula. 400 untuk ayam. Okey, 400 tolak dengan jualan kredit tadi berapa? 100.
So baki 400 tolak 100 tinggal 300. So 300 kita dah gunakan 60 untuk special. So 300 tolak 60. Balance berapa untuk burger ayam biasa? 240. So awak letak dekat sini 240. Okay. Jadi untuk burger jualan tunai burger ayam 240 campur 60 300. So tulis kat sini 300. Alright. Okay, seterusnya roti. Sini dah selesai kan benjol tadi kan? So awak tambah je tunai 20 campur 25. So 45. Tulis dekat sini. 45. So roti dengan roti burger dengan kotak burger 400 campur 145. Dapat berapa? 545. Okay, 545. So roti burger dengan kotak burger. Okay, pergi dekat inventory roti burger. Keluarkan berapa? Ini 545. Balance tadi ada 1775 tolak 545. So baki dia tulis kat sini lah. Roti burger. Kotak burger pun sama. Pergi dekat kotak burger. Okay, berapa kita keluarkan? 545. Wah, so baki tadi 2835 tolak 545, saya dapat 2290. Okay, habis. Sekarang pergi dekat oblong. Oblong, kita tengok roti oblong. Roti pula. Daging dulu. Kambing oblong. 180, baki 20. So kita beli 300, baki 320 kan tinggal. So, nak keluarkan berapa untuk burger kambing oblong? Keluarkan anggaran-anggaran sekolah 200 ke 180 ke. So cikgu sini letak 200. So keluarkan 200. So, saya keluarkan 200. So baki ada 120 lagi. So pergi dekat rekod. 200 tolak jualan kredit. Tak ada kan? Untuk problem kami tak ada. So balance 200 tu memang untuk jualan tunai. Ini. Kita dah ada yang special 50. So 200 tolak dengan 50. Balance tinggal 150. Untuk oblong kambing biasa. Okay, 150. Okey, untuk bawah 150 tambah 50 jadi 200. So awak tulis sini 200. So 200 untuk oblong kambing. Kotak dengan roti oblong pun 200 juga. So kita kat inventory dia. Kotak oblong. Okey, keluarkan 200. So tulis sini 200. 920 tolak 200 dapat baki. Kotak oblong. Okey, roti oblong. Roti oblong keluar berapa sini? 200 juga. Jadi baki tolak 200 dapat baki baru. Okey, selesai. Okey, selesai. Okey, menghampiri dah. Tengok roti oblong. Roti oblong. 200 sama. Sini, keluar 200. Untuk minggu yang ni. Roti oblong dengan kotak oblong sama 200 .
So baki tolak dengan 200 dapat baki baru. Nanti yang tepi ni nanti awak darab ya. Darab je dengan cost per unit. Baki darab cost per unit. Dapat jumlah sini. Okey dah. Dah. Kotak pun sama Okey, yang terakhir. Minggu terakhir kalau awak perasan dia ada 2 hari sahaja, iaitu 29 dan 30. Sebab 31 tu kita anggap dia cuti. Seminggu itu 2 hari sahaja. Jadi kita anggarkan mungkin jualan untuk 2 hari itu lebih sedikit lah berbanding dengan minggu-minggu yang atas ni. Okey, dan minggu terakhir tu dia tak ada jualan kredit. Selamat. Tak payah dah. Tengok yang ni. Tak ada jualan kredit. Jualan kredit ni awak letak siap-siap kosong. Okey, sini pun kosong. Sini pun kosong. Okay, kalau tak ada jualan kredit, kita berbalik kepada macam mula-mula kita buat yang ni lah, yang minggu pertama ni. Okay, kita akan tengok telur dulu. Okay, pergi tengok telur. Telur tadi 30 dah kan. So kita dah keluarkan tadi 330 minggu sebelumnya. So baki tinggal 30. Kalau yang saya punya lah 360 tolak 330. Yang ni semua sama 330 ni warna kuning ni semua sama. So balance dapat berapa? 30. Kemudian pada 27 hari bulan beli lagi 450. So 30 campur 450 akan ada 480 biji telur. So nak keluarkan berapa untuk minggu tu? Tak mungkin lah awak nak keluarkan semua sebab dia 2 hari sahaja. Lepas tu dia continue lah pula bulan 4 kan. So anggaran untuk 2 hari tu berapa papan awak nak keluarkan? Kita check dulu. Keluarkan sikit je dalam 150. Kalau 150 dalam 5 papan je. 2 hari je kan. So nanti baki tolak 150 dapat 300 baki barulah. So 150 biji telur. Kemudian pergi dekat rekod, kita akan bahagikan. Okay, untuk 150 biji telur tu berapa ayam special, berapa benjo biasa, benjo special, oblong special. Okay, so letaklah di situ amount-amountnya. Ataupun lah nak letak berapa untuk 2 hari itu 2 hari tu. Okay, saya letak special. Mungkin kurang daripada yang atas ni lah sebab dia 2 hari je. So saya letak 30. Berapa telur tadi? 150. So 150 tolak 30 sebab 120 balance. Okey, kemudian biasa. Bolehlah saya letak 20 samalah. Okey, untuk oblong kambing special, yang ni nanti dulu sebab kita nak bahagi yang dua. Oblong kambing special sekejap. Berapa telur saya keluarkan? Pelik. Tu 30 special. 20 cikgu keluarkan biasa. So balance berapa lagi tinggal ni? 100. 100 lagi 100. Terus sini buat 25 boleh tak? 100 tolak 25 berapa? 75 tak boleh bagi dulu. Ni saya buat 50. Up sikit lah benjo biasa ni. 30. Ni buatlah 40. 5, 6, 7. Okay, 4, 5, 70 kan? Sini saya buat 30. So balance 50 kan? So sini 25 lah. Betul tak? 30 campur 40. 4, 5, 70. Campur 30, 100. Tadi kita keluarkan berapa? 150, betul? 150. Jadi balance tadi 50, betul? 50 untuk kalau
belanja special dapat berapa biji? 25 biji. Apa lah? Okay. So dah settle kita punya telur. Ini 30. Saya buat tu salah juga. Tengok cikgu buat banyak kali pun ada salah juga. So 30. Okey, lepas tu lepas telur pergi tengok ayam, burger ayam. Burger ayam. Mana ayam? Okey, ayam. Okey, keluarkan berapa? Kita ada balance lagi 300. Ni saya punya lah 300. So keluarkan mungkin dalam separuh saja. Sebab 2 hari je kan. Cikgu letak 130. Contoh. Sebab 2 hari je. Contoh lah awak letak 150 pun tak apa. Letak 100 pun tak apa, tak masalah. So ayam 130. So pergi dekat rekod. Ayam saya keluar 130, betul? So 130 tolak dengan 30 special. So biasa tinggal berapa? 100. 100 biasa. So jualan tunai 100 campur 30. So 130 pilih kat sini. Okey, benjo pula. Benjo 40 campur 25. Jadi berapa? 65. So tulis kat sini 65 jualan tunai. So 65. Jadi kotak 130 campur 65. Roti dengan kotak 195. Okay, 195. Okay, pergi dekat inventory roti burger. Okay, berapa tadi? 165. So, tulis kat sini 195. Okay, roti burger kita keluarkan 195. Kotak burger pun sama. Kotak burger keluarkan 194. Okay, last column lagi. Itu tolakkan nanti untuk dapat cari inventory akhir. Kotak burger 195 juga. Okey, seterusnya selesai. Okey, oblong. Oblong kambing. Okey, tengok oblong kambing. Okey, berapa awak nak keluarkan untuk tarikh ni? Kita tadi 30 untuk special kan. Anggaran je lah dekat sini. Nak letak berapa untuk oblong biasa tu. Okey, cikgu letak dalam 25. So 25. So 25 campur 30, 55. So tulis sini 55. Oblong kambing 55. Roti oblong dengan kotak oblong pun 55. Jadi dekat inventory. Burger kambing oblong 55. Burger kambing oblong, okey, keluar 55. So tuliskan. Okey, terusnya kotak oblong pun 55 keluarkan. So kotak oblong 55. Okey, lepas kotak apa tadi? Roti. Roti oblong. Roti oblong pun 55. Okay. Roti oblong
55 juga. Okey, selesai. Siap dah kita punya rekod. So nanti ini awak kira lah. Kira dapatkan jumlah ni jualan tunai untuk setiap minggu 2, 3, 4, 5. Ini pun sama kira. Ni tak payah, ni mesti dah letak dah kan. Okay. Cuma jumlah ni je awak jumlahkan nanti. Okay, boleh tak? Okay, kad inventory mana yang tak siap lagi? Roti burger dah selesai, roti oblong dah. Saya rasa yang sos tu. Sos tu awak boleh tengok je saya punya ni. Burger ayam dah. Kambing. Okay, sos cili. Okay, boleh ni lah. Boleh copy. Ni tak apalah, nanti cikgu snap gambar yang sos cili ni hantar ke dalam grup Ada nak bertujuh ni. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada ke? Dah lengkap ke belum awak punya jadual tu? Pasti lengkapkan ya. Saya rasa mungkin hari Jumaat ni kita bincang lagi lah untuk yang akan apa? Yang next ni. Tapi pastikan awak lengkapkan semua ni. Jadi sebelum hari Jumaat, hari ni Selasa kan? Kita ada Selasa, Rabu, Khamis. 2 hari ni awak tolong lengkapkan kad inventory. Okey, kemudian lampiran C ni, rekod jualan tunai dengan lampiran D. Okey, siapkan snap gambar bagi cikgu untuk semak dahulu sebelum Jumaat. Jangan Jumaat pagi baru pun nak hantar. Tak ada masa saya nak semak nanti. Sebab nanti kalau salah dekat sini, nanti automatik nanti bila bawa amount tu ke buku tunai, ke dokumen, nanti semua akan jadi salah. Nanti susah awak nak betulkan balik semula. Jadi pening pula lagi. Saya punya ni pun ada yang salah, saya kena betulkan balik. Tak apalah, saya tahu kat mana yang boleh dibetulkan, nanti kau jadi pening. Dia kena betul dulu dekat sini. Ikut jualan tunai burger tu kan? Kan benjo tu, yang special tu kan unit dia tu kena darabkan 2 dulu ke? Ni unit, tak payah. 50 terus darab 3. Okey. Sebab yang darab 2 tu untuk telur. Yang ini berapa yang kita dapat? 50 unit. Maksudnya telur memang kita guna 100 lah, tapi harga tetap 1 unit tu RM3. Itu terus dah darab dia, tak payah darab 2. Okey, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, siapkan hantar sebelum hari Jumaat Gambar ni rekod jualan tunai burger dengan rekod jumlah penggunaan inventory sekali dengan kad inventory ni. Okey, kad inventory. Awak hantar pada saya cek dulu, kalau betul semua baru kita proceed hari Jumaat tu dengan lampiran A. Okey, boleh? Cikgu, yang penilaian inventory air kena buat juga ke? Sebenarnya kau ingatkan sekejap. Saya stop record.